Jadi baru-baru ini saya diperkenalkan dengan seorang ustaz lah. Jadi saya baca buku-buku ustaz tersebut dan saya rasa macam sangat-sangat impress, sangat-sangat kagum sebab satunya saya ni ustaz tersebut adalah daripada latar belakang pondok dan saya ni memang tak langsung lah muka pondok. Rasanya memang latar belakang sains, latar belakang engineering. Tapi bila saya baca buku yang ditulis oleh Ustaz Pondok ni, saya rasa sangat-sangat kagum sebabnya dalam buku yang menceritakan tentang agama, yang menceritakan tentang sanad, Ustaz tersebut bawa juga perbahasan tentang sains. Dan bukan setakat sains yang biasa, dia bawa tentang perbahasan Newton versus Einstein dan juga kuantum untuk diperbahaskan menjadi satu perbahasan tauhid. Yang bila saya baca tu, saya macam, wah, ini sangat-sangat menarik. Dan saya mula untuk nak cuba mendekati hasil karya ustaz tersebut dan mungkin nak mendekati sendiri ustaz tersebut. Tapi Allah telah lebih menyayangi ustaz tersebut dan Allah telah pun kiranya dia telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Maka pada saya rasanya kita ni kadang-kadang kita ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat, yang bijak-bijak, genius-genius mungkin. Tapi kadang-kadang itulah bila dia telah pergi meninggalkan kita, barulah kita rasa macam Allah sayangnya kita tak cukup berbakti, kita tak cukup rakam, kita tak cukup mengetengahkan idea-ideanya. Dan inilah kiranya satu percubaan kita untuk menghargai legasi Ustaz Zaidi Abdullah. Ustaz Zaidi Abdullah, seorang ustaz pondok yang dikatakan seorang filsuf dan seorang yang sangat-sangat meminati sains dan falsafahnya. Jadi dalam podcast Ajar pada kali ini kita akan berbincang tentang perihal susuk tubuh idea-idea Ustaz Zaidi ini. Dan memang kita bawakan dua susuk tubuh, dua juga tokoh yang sangat-sangat kiranya berwibawa untuk berbincang tentang idea-idea dan perihal susuk tubuh Ustaz Zaidi. Kita bawakan kepada anda yang pertama sekali Prof. Syahrir. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Sudi hadir lagi ke podcast kami yang sangat-sangat humble ini. Dan juga kita bawakan Ustaz Hilmi, saudara Hilmi. Prof. Syahrir ini adalah kiranya tok guru kepada Ustaz Zaidi sendiri. Kalau kita baca buku-buku Ustaz Zaidi, memang sentiasa disebut nama Prof. Syahrir. Idea-ideanya memang kita boleh nampak lah. Jadi sebagai tok guru kepada Ustaz yang kita bakal bincangkan ini, kita dapat lihatlah kiranya bagaimana perspektif seorang tok guru terhadap anak muridnya mungkin yang istimewa ini. Dan kita bawakan kepada anda anak murid kepada Ustaz Zaidi sendiri, iaitu saudara Hilmi. Bagaimana perspektif anak murid terhadap gurunya yang sangat-sangat istimewa ini. Jadi insyaAllah, pertama sekali sebelum itu nak dinyatakan di sini bahawa podcast Ajar ini dibiayai dan disokong oleh anda. Jadi kalau anda nak menyokong podcast Ajar ini untuk kita menemu ramah, untuk kita berpodcast dengan lagi banyak ilmuwan-ilmuwan, berbakti dengan legasi-legasi ilmu, maka anda boleh sumbang di link yang disediakan di bahagian description. Jadi soalan pertama mungkin kita tanya kepada Prof. Syahrir lah. Jadi Prof, sebagai tok guru lah, mungkin sebagai guru kepada seorang susuk tubuh, seorang insan yang istimewa bernama Ustaz Zaidi Abdullah ini, mungkin Prof ada banyaklah sisi-sisi istimewa, memori-memori yang hebat bersama dengannya. Jadi bagaimana Prof kalau ingin memperkenalkanlah ataupun ingin mempersembahkan perihal Ustaz Zaidi Abdullah ini kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan saya untuk bersama-sama dengan saudara di sini. Ustaz Zaidi ini secara tak semena-mena sebenarnya dia melawat saya pada akhir 1990-an lah, mungkin 2000 gitu, hampir-hampir dengan tempoh saya nak bersara lah. Tiba-tiba dia ketuk bilik saya dia tak buat janji lah. Tapi bagus, mana dia serius untuk bertemu dengan saya. Masuk saja saya silakan duduk dan beliau banyak menceritakan latar belakang dia sebab saya belum kenal. Saya teruja lah sebab selama ini memang
Akademi Sains Islam Malaysia ni berusaha untuk menarik ustaz-ustaz berminat dalam sains. Rupanya sudah ada seorang yang pada masa itu sudah pun mengikuti perkembangan asasi dan sebagainya, dan beliau begitu menaruh minat pada asasi. Pertemuan pertama itu banyak memperlihalkan kegiatan beliau dalam pondok ataupun ahli-ahli yang lulusan daripada pondok, dan saya bertanya tentang latar belakang beliau dan sebagainya. Dan memang jelas bahawa beliau amat minat dalam sains ini, dan malangnya pada saya rasa terkilan sebab saya sebenarnya bila bertemu selepas bercakap dengan beliau tu, berjumpa banyak kali lagi selepas itu, saya rasa sepatutnya dia sepatutnya boleh mengikuti sedikit kursus lah dalam bidang sains, sehingga mencapai pada tahap yang lebih matang untuk beliau mengkritik sains dan sebagainya. Tapi oleh kerana sistem pendidikan kita tidak mengizinkan seorang untuk belajar di universiti kalau dia tidak lulus STP atau matrikulasi, jadi saya rasa terkilan lah, sebab beliau memang sepatutnya boleh meneruskan bidang ini, walaupun latar belakangnya tidak sebaik yang lain, tapi kerana pembacaan beliau yang luas dan agak mendalam itu, saya rasa beliau boleh meneruskan pengetahuan beliau. Jadi saya rasa selepas itu saya ingin bertemu dengan beliau lah beberapa kali, dan sering bertemu di tempat-tempat yang agak pelik-pelik lah. Biasa di restoran. Beliau suka bertemu dengan sekurang-kurangnya dengan saya pada masa itu di tempat minum dan sebagainya. Beliau juga selalu datang dalam kegiatan asasi lah, Akademi Sains Islam ini, dan mengambil bahagian. Malah akhirnya saya difahamkan beliau menjadi seorang ahli jawatankuasa asasi. Ya, ahli sains Akademi Sains Islam Malaysia ni, ahli-ahlinya semua sarjana. Dan beliau tidak rasa kekok lah untuk bersama-sama dengan sarjana, dan saya difahamkan beliau begitu semasa jadi jawatankuasa tu agak cergas untuk mengesyorkan beberapa perkara dalam persatuan. Masa itu saya sudah tak cergas lah dalam persatuan itu. Saya menaik diri daripada bergiat dalam persatuan itu. Dan saya banyak sebenarnya nak kata saya guru dia, tidak juga, sebab tidak ada masa saya mengajar dia sebagai. Setiap kali dia berjumpa saya sebenarnya dia membawa soalan. Dia membawa soalan untuk saya, mencabar saya untuk menjelaskan kepada dia lah. Bukan senang nak menjelaskan benda-benda yang menggunakan bahasa yang agak rendah dan sebagainya, sebab saya tahu latar belakangnya tidak sampai pada tahap yang boleh difahami kalau saya menggunakan istilah-istilah teknikal dan sebagainya. Jadi agak mencabar pada saya soalan-soalannya, bertanya. Dan biasanya selepas dia bertanya pada saya dapati dia sedang menulis benda. Jadi untuk mengisi agaknya kefahaman dia tentang sesuatu benda menerusi dalam tradisi Islam. Dia nak bandingkan dengan apa yang berlaku dalam sains moden. Dan ini satu langkah untuk mendekatkan tradisi Islam dengan sains moden. Jadi dalam arti kata itu mungkin bolehlah kata cikgunya dari segi itu, sebab saya menjelaskan pada dia, dan bagusnya dia boleh menulis, mengungkapkan benda yang saya cakap tu agak-agak yang seperti yang walaupun tidak sepenuhnya apa yang saya itu, tapi kefahaman dia terhadap penjelasan saya itu cukup bagus, dan
saya rasa makalahnya dapat dibaca dengan baik oleh masyarakat lah. Ya, betul. Mendapat hargai tulisan dia, tapi dan dia pun banyak quote Prof Syahrir lah. So dia memang dia nampak sangat-sangat berminat lah dengan idea Prof. Tapi dari mana datang kiranya passionate dia? Maksudnya dia sendiri dari sudut background dia yang datang dari mana-mana tiba-tiba jumpa Prof. Prof ada tanya tak kenapa minat tiba-tiba? Tak tertanya pula saya. Tak tertanya. Saya sebenarnya teruja kerana belum pernah ada ustaz yang bertanya benda-benda seperti itu. Dan Prof suka lah. Saya amat suka lah. Sebab dia mencabar saya untuk mengungkapkan benda-benda yang selama ini saya sampaikan kepada pelajar tahun 3 atau 4 universiti. Jadi macam mana nak mengungkapkan itu di tahap yang masyarakat umum. Maksudnya Ustaz Zaidi ni dia sangat berani lah. Dan maksudnya dia sebab dia membaca secara umum tentang perkara ini. Jadi ada benda-benda yang dia tak faham lah. Ya, betul-betul. Jadi itu satu sikap ustaz yang luar biasa lah pada saya. Jadi ustaz-ustaz mana yang nak tengok ni nama korang ada apa lecturer, profesor sains langgar itu dia terjar je. Itu insya-Allah mereka pun lebih hargai lah. Dan saya pun amat menghargai dia kerana pada masa itu saya memang amat berminat untuk mengetahui bidang sains ni yang ada dalam tamadun Islam, terutama yang terungkap dalam bahasa Melayu. Jadi beliau banyak menceritakan tentang buku-buku yang dipakai di pondok. Malah memberi judul-judulnya dalam bidang mantik terutama banyak dia bagi pada saya. Sebab secara tradisinya memang mantik ni dianggap sebagai bidang ilmu yang mendasari semua ilmu lah. Jadi itu puncanya dia berminat pada falsafah sains moden ini sebab dia dah ada latar belakang falsafah Islam tu. Jadi dia rasa patut membuat perbandingan lah dengan Islam. Jadi saya dapat banyak sumber-sumber kitab-kitab di sekolah-sekolah pondok yang daripada dia, dan saya cuba mencarinya dalam terjemahan. Saya tak boleh tahu bahasa Arab terjemahannya ataupun yang dah ada dalam bahasa Melayu. Ini memperkayakan saya dalam membuat penyelidikan dalam bidang pengislaman ilmu. Ustaz Zaidi kira macam jadi jambatan itulah. Jadi dia pun jadi macam guru saya jugalah dari segi itu. Dia menyampaikan benda yang saya tak tahu. Saling tukar. Dia tak tahu. Banyak benda yang saya tak tahu dalam pendidikan di pondok ini. Jadi itu saya amat menghargai persahabatan saya dengan dia. Masya Allah. Ya, mungkin kita lanjutkanlah persoalan kepada anak murid beliau sendiri, anak murid Ustaz Zaidi sendiri, iaitu Saudara Hilmi lah. Okay, jadi mungkin tadi perkenalan yang sedikit tak formal. Mungkin Saudara Hilmi boleh formalkan sikit perkenalan tentang Ustaz Zaidi ni. Jadi pertamanya dari sudut perspektif anak murid sendiri. Macam mana seorang anak murid yang katanya tidur sekali dekat rumah dia bertahun-tahun pergi merata-rata. Jadi macam mana maksudnya macam mana pandangan terhadap passionate-nya ustaz pondok yang sangat-sangat istimewa ni, dan mungkin sebelum itu dia dari mana, belajar di mana sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Ustaz Zaidi, beliau beliau ibu bapa beliau asal Terengganu. Bapa beliau asal dari Rusila, mak beliau asal dari Paka, tapi beliau lahir di Selangor, saya ingat Selangor, dan kemudian membesar di Kuala Lumpur, Kampung Baru. Kemudian bila dah habis sekolah rendah, beliau dihantar ke pondok. Dihantar ke pondok, dan yang boleh kata yang recommend beliau hantar ke pondok Lubuk Tapas tu ialah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan Hadi Awang sendiri yang hantar Ustaz Zaidi ke pondok tu. Jadi itu permulaannya lah. Jadi bila dah ke pondok, beliau boleh belajar lah ilmu-ilmu yang ada di pondok. Dan lebihnya pondok Lubuk Tapas ni ialah
sosok guru tu sendiri. Sebab guru tu yang membentuk siapa anak murid dia kan. Anak murid dia macam mana, tu dia membentuk. Sebab pondok ni boleh kata dia tak ada satu sistem yang rigid, sistem yang betul-betul fix kan. Maksudnya bergantung pada guru nak ajar macam mana, ajar kita apa, tu guru, apa yang guru tu pernah belajar dia akan ajar balik lah kitab tu. Jadi kelebihannya Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah ni, beliau dulu mendapat beliau memang banyak mengaji mula-mula di Kelantan, kemudian sambung ke Mekah lah, ni Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah ni. Kemudian di Mekah beliau setelah berapa, saya ingat 13 tahun kot ada, 13-15 tahun, saya tak, Ustaz Zaidi ada sebut dalam buku dia. Beliau nak pulang tu, beliau ambil dulu boleh kata ujian lah. Bila ujian ni, ujian yang style Usmani punya ujian. So ujian lisan dan diuji selama seminggu. So daripada situ pelajar akan diuji dengan banyak kitab yang dia dah belajar. Jadi antara daripada boleh kata yang saya ingat 20 orang, 3 orang je yang lepas ujian tu. Dan bila lepas ujian tu, maksudnya dah dapat pengiktirafan lah daripada guru lain. So bila dah diiktiraf, ilmu tu dah, maksud ilmu yang ada tu matang dan layak untuk mengajar. So itu adalah ijazah untuk mengajar. Ini satu tradisi yang daripada Usmani lah, Daulah Usmaniyah punya. Kemudian bila Tuan Guru balik, dan Tuan Guru memang seorang yang banyak membaca dan seorang yang kuat belajar. Jadi itu semua orang tahu benda tu. Dan jadi sebab itulah saya agak Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang tu menghantar Ustaz Zaidi ke Lubuk Tapah. Bila di Lubuk Tapah, Ustaz Zaidi pula dia jenis seorang yang suka mencari, suka bertanya. Itu kelainan dia. Sebab rata-rata orang yang belajar di pondok ni tak berani bersuara. Itu norma yang satu benda yang kurang lah. Bila tak berani bersuara, tak berani bertanya, maka tak ada perkembangan ilmu. Dia sekadar terima je. So the handmade ni daripada pondok. Tak, saya bukan, saya universiti. Saya saya belajar di Jordan. Jadi lepas saya balik Jordan tu baru saya kenal Ustaz Zaidi. Dan kiranya teknik pembelajaran di pondok ni bersifat talaki lah. Talaki. So dia ada beberapa tahapan lah. Ada beberapa tahapan, dan tahapan tu dibahagikan mengikut, ada jadual dia lah, maksudnya di pengajian di pondok tu. Kemudian kelainan Ustaz Zaidi ni adalah macam saya cakap tadi, dia suka bertanya dan dia suka mengkaji sendiri, sampai satu tahap Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah ni bagi dia keizinan untuk boleh kata meneroka khazanah, maksudnya buku-buku Tuan Guru Hajilah. Dan Tuan Guru Hajilah pun juga, dia, yang saya ingat Ustaz Zaidi pernah sebut, belikan beberapa kitab lah. Maksudnya kalau nak rujuk kitab, dia belikan kitab. So bagi Ustaz Zaidi, macam tu lah. So kira itu satu, tak semua orang dapat macam tu. Macam tu lah. Kemudian bila, jadi berbalik kepada tadi tu, kenapa Ustaz Zaidi passionate tu, sebab dia suka bertanya. Dan dia baca banyak benda. So bila baca banyak benda, lagilah sebab tu dia sampai ke Prof Syarif tu. Dan saya ingat pun dia ada balas-balas email juga. Dalam buku ni ada beberapa buku, dia ada muatkan beberapa email Prof Syarif dengan Ustaz Zaidi lah. Jadi dari situ mungkin bertemu. Kemudian berbalik pada tempat yang pelik-pelik tu, memang macam tu. So saya tak nafikan. Sebab Ustaz Zaidi ni dia suka baca kitab dekat kedai makan. So kalau nak baca kitab, jumpa aku kat kedai makan. Macam tu lah. Kedai makan lah, apa lah. Memang bukan dekat masjid lah. Bukan dekat masjid je. Masjid tu kadang-kadang je lah. Tapi kebanyakannya, yelah, sebab daripada kalau kita buat secara santai lagi, pada saya lah, lagi menarik tau. Lagi kita rasa relax. Kita boleh fikir yang bukan tu lah, fikir kat masjid kan. Jadi kemudian Ustaz Zaidi juga, dia ada banyak mengarang buku. Dan itu pun satu kelainan. Sebab tak ramai orang yang belajar di pondok mengarang kitab.
Dan mengarang kitab pun juga, dia mengarang sesuatu yang mereka tak buat lah. Dia bukan, dia luar daripada silibus. Tu maksud saya. Dia luar daripada silibus dan dia mencapah ke ilmu lain, bidang lain. Jadi tu satu yang menarik. Kemudian Ustaz Zaidi, bila saya cakap dia suka membaca, dia memang suka beli buku. Beli buku, baca buku. Memang rumah dia memang penuh dengan buku lah. Tu memang satu yang best lah. Sebab saya pun suka buku. Lepas tu saya suka lepak rumah dia. Sebab rumah dia banyak buku. Library free lah. Memang kalau dia, sebab dia selalu merantau ke seluruh Semenanjung. Dan bila dia merantau tu, kadang lama juga dia tak balik rumah. Jadi bila sampai dia balik rumah, dia akan beritahu kat saya, dah ada Shah Alam, jom. So kadang saya kalau saya kerja dulu saya macam ada dulu mula-mula saya kerja sambilan. So saya memang banyak masa kosong dan saya banyak ikut dia. Tapi bila saya dah mula kerja tu, kadang saya bawa baju dan kereta. So kalau dia ni, saya pergilah. Macam tu lah. So tidur lah rumah dia kan, baca buku apa semua. Yalah, baca buku lah. Dan Ustaz Zaidi pun lagi satu sudut, dia kenapa tadi tadi Prof Syarif cakap pasal untuk dia ambil kursus sains kan. Mungkin saya punya jangkaan lah. Dia mungkin tak, kalau diberikan peluang pun dia tak nak. Sebab dia pernah diberikan peluang untuk belajar di Mesir apa semua kan. Ada orang offer atau untuk ke mana-mana kan. Tapi dia tak nak. Sebab ni memang saya rasa luar daripada kotak juga lah sebab dia. Sebab dia tak nak campurkan identiti dia dengan identiti pondok dia dengan identiti luar. So supaya orang nampak bahawa identiti pondok ni macam ni. Maksudnya dia tak digabungkan dengan identiti luar. So daripada identiti pondok tu, dia maksudnya ada jati diri yang tersendiri. So jati diri tu berbeza dan dia tidak terbentuk daripada jati diri luar. So dari situ, dan macam tadi, dia pernah orang offer ke Mesir, dia tak nak, dia memang takkan. Dan tujuan dia untuk buat lupa tadi Kemunian lah. Pondok. Bila dia belajar di pondok, sampai tahap dia jadi dia buat macam bahagian penyelidikan lah untuk di bawah seliaan ni lah, Tuan Guru Ajilah tu. Lepas tu bila dia dah dapat ilmu yang ada di pondok, dia antara objektif dia ialah untuk menghidupkan ilmu pondok tu. Sebab bila ramai orang ke sekolah, orang datang ke pondok, so pondok tu semakin di kebelakangan lah, dan diabaikan, lepas tu dipandang mundur. Jadi tujuan dia adalah untuk naikkan, ataupun untuk menunjukkan bahawa ilmu pondok ni setara dengan ilmu di luar. Jadi dia bawa macam tajdid juga lah. Betul, bawa tajdid. Mungkin agak ironi juga sebab dia kata nak kekalkan identiti pondok, tapi dia bawa maksudnya pembaharuan jugalah. Contohnya macam buku-buku macam ni, Al-Maqulat, satu pendekatan sains dan teknologi. Rasanya tak pernah ditulis buku macam ni sebelum dia. Mungkin yang pertama ke, Prof. Jadi maksudnya pada masa yang sama, beliau juga buat tajdid lah, pembaharuan. Tapi nak mengekalkan identiti tu adalah satu perkara yang beliau kiranya nampaklah usaha beliau tu. Maksudnya nak mengangkat lagi lah pondok tu ke taraf yang lebih baik mungkin pada pandangan Ustaz Zaidi lah. Jadi sekarang mungkin kita nak bincang sikit tentang idea lah. Kita akan bincang lagi maksudnya selepas ini tentang susuk tubuh beliau. Dia akan intersperse lah sebentar lagi tentang idea Ustaz Zaidi ni. Jadi idea Ustaz Zaidi ni dia sangat-sangat berkait dengan sains dan Islam lah. Jadi bila saya baca, sebenarnya waktu saya belajar di sekolah lah, ada satu perkara yang cukup mengganggu fikiran saya lah, iaitu mungkin law lah, satu undang-undang yang kira dipanggil sebagai the law of conservation of energy kan. Maksudnya undang-undang keabadian tenaga, lebih kurangnya kata. Kita belajar kat sekolah, tenaga ini tak boleh dicipta, tak boleh diperbaharukan, tak boleh musnah tenaga ni.
Saya fikir macam, ini macam masalah dari sudut akidah. Jadi kalau macam ni kan, kalau tenaga tak boleh musnah, tak boleh dicipta, maksudnya dah tenaga ni abadi ke? Ini dari dululah saya duk fikir benda ni. Baru-baru ni saya dapat jawapan. Adalah jawapannya. Tapi rupa-rupanya jawapan tu dah ada dah. Dah ada dalam buku ni, ditulis mungkin 2003, 2004 macam tu. Ustaz Zaidi teroka sendiri, dah jumpa jawapan tu. Dia kata, tenaga ni, yang dia kata tenaga ni abadi, ni kita belajar dalam Science Conservation of Energy, dia tidak terpakai dalam dunia kuantum. Dia pecah, dia terurai berdasarkan, dia bagilah hujah dia. Saya baca macam, wow, dia memang terfikir dan dia maksudnya dia ni lah, dia nak mengkaji dan jumpa rupa-rupanya ada ustaz yang memang boleh bagi jawapan. Tapi saya sendiri tak pernah bertemu lah secara peribadi dengan ustaz ni. Mungkin kalau saya bertemu akan jadi macam role model saya lah. Memang yang disebutkan memang ini ustaz yang aku akan respect lah. Dan itulah sains Islam. Jadi Ustaz Zaidi belajar sains dan dia sangat-sangat concern dan dia sangat-sangat berminat lah untuk tahu apa perkaitan sains sebagai falsafah yang mungkin paling terkini, paling semasa, paling moden dengan akidah dia contohnya, dengan agama dia. Jadi kita nak tanyalah kepada Prof yang ini memang bahagi bidang Prof lah. Jadi bagaimana idea sains Islam yang dibawa dan mungkin dibincangkan oleh Ustaz Zaidi dengan Prof, dan kiranya apa pandangan Prof tentang idea-idea sains Islam tersebut? Ya, sepanjang interaksi saya dengan dia, saya boleh membuat kesimpulan saya lah tentang minat beliau terhadap sains ini. Iaitu beliau boleh dikatakan satu usaha mengislamkan sains moden ini, menerusi gagasan yang diajukan oleh Hussein Nas. Saya percaya dia membaca buku ini, iaitu bermula dengan sesuatu isu itu, bermula dengan apa yang telah ada dalam tamadun Islam. Saya tidak mengikuti keadaan itu. Pengislaman saya lain sikit daripada itu. Tapi beliau nampak cara penulisan beliau dan juga perbincangan saya dengan dia sudah ada idea dalam tamadun Islam dan ingin mengetahui apakah padanannya dengan sains moden ini. Jadi banyak yang diusahakannya ialah memahami teori ruang dan masa yang dimulai oleh Einstein dan tentang teori kuantum. Jadi soalan beliau pada saya kebanyakan yang berkitar di segala itu, dan saya tahu dia sudah ada pengetahuan sedikit sebanyak mengikut tradisi Islam ini, dan saya rasa ini satu pendekatan yang bagus dan sesuai untuk dia sebab dia boleh membaca benda-benda dalam bahasa Arab. Jadi bagi ahli sains yang moden ini, dia tidak boleh mengikuti cara pengislaman seperti yang disyorkan oleh Hussein Nas tadi, sebab nak memahami karya-karya dalam bahasa Arab. Jadi dia memang boleh memulakan cara ini untuk mendapat sedikit hasil dalam pengislaman ilmu ini. Walaupun beliau belum dapat melahirkan satu karya yang agak besar, tapi usaha menerusi karya-karya kecil beliau ini boleh menampakkan jalan ke arah pengislaman seperti yang beliau tunjukkan itu, iaitu bermula dengan karya-karya dalam tamadun Islam dan bawa sampai kepada cuba menjalinkan atau membina jalan ke arah untuk memahami sains moden ini. Saya selalu menegur dia, dan saya tahu bahawa dia memang sedar bahawa
satu daripada kegiatan pengislaman yang agak popular ialah menerusi petikan ayat Quran dan padankan dengan apa yang ada dalam sains. Dan saya rasa dia tak buat. Vocalism. Dia tak buat. Dia begitu tertarik dengan cara-cara asasi. Saya tak nampak. Tak nampak dia buat. Betul. Dalam ceramah dia saya tak tahu kenapa dia tak buat. Dia tak buat. Jadi saya rasa betul-betul satu kaedah pengislaman ilmu yang agak baik. Jadi itu atas teguran direct daripada prof lah yang tegur jangan buat macam ni. Ya, saya selalu sebut macam tu lah. Okay. Tapi saya rasa mungkin dia dah buat keputusan memang tak buat, tak nak. Memang tak nak buat macam tu. Okay, mungkin kita nak bincang sikit lah apa nama, nak extend sikit tentang kaedah tu lah. Itu ambil ayat Quran, lepas tu kita terangkan dari sudut sains. Ni okay, namanya adalah ke Bukelism lah kot daripada Maurice Bukel itu yang sangat-sangat popular lah tahun 90-an, awal 2000 macam tu. Tapi kenapa bagi Prof ia kurang disyorkan lah? Ya, yang sebab besarnya kita takkan dapat satu idea baru. Okay. Nah, itu yang paling besar. Saya selalu sebut bahawa kalau kita ikut cara itu, kita takkan dapat satu idea baru dalam sains. Kita hanya cuba mengukuhkan sains yang sudah ada. Dicedok. Menerusi kononnya wahyu. Jadi lagi kuat, tak berubahnya sains itu. Sedangkan kita mau mengubah sains itu sedapat mungkin dan membuat paradigma yang baru dan sebagainya. Jadi kalau kita guna kaedah tadi, tak mungkin dapat. Itu sebab besar lah pada saya. Dan sains itu pun sentiasa berubah. Dan yang keduanya itulah selalu sebut bahawa sains ini sentiasa berubah. Sedangkan Al-Quran tak berubah. Jadi maknanya kalau kita guna itu, kita anggap sains itu lebih tinggi daripada Al-Quran sebab kita tafsir Al-Quran mengikut apa yang ada dalam sains. Ya, betul. Jadi saya cuba mengesyorkan supaya menggunakan Al-Quran untuk mengkritik sains. Terbalik Terbalik. Jadi satu daripada perkara yang saya buat, walaupun saya tak faham bahasa Arab, tapi saya gunakan terjemahan Al-Quran untuk mengkritik sains yang saya tak senang lah. Jadi dengan cara itu akan melahirkan idea yang baru lah. Kalau tidak, tak dapat idea baru. Mengkritik teori Einstein yang selalu disebut saya pengkritik Einstein. Yang mengkritik dari segi itu menggunakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, terjemahan dia lah. Dan melihat sejauh mana padanan dianya sebenarnya. Kita nak padankan untuk menyenangkan, senang sajalah. Seperti yang biasa dibuat, seperti yang sudah cakap tadi. Tapi kita melihat aspek-aspek yang tidak menyenangkan dalam teori kenisbian itu. Dan banyak benda yang kita boleh gunakan pengajaran Al-Quran untuk mengkritik. Sebenarnya dengan cara itu Al-Quran itu maka lebih tinggi lah. Jauh lebih tinggi daripada sains. Maka sains yang sepatutnya dipandang dengan lensa tertentu yang bertepatan dengan Quran mungkin lah. Sangat-sangat menarik. Okay, mungkin kita nak panjangkan sikit. Cakap pasal pondok lah dan dengan pendekatan Ustaz Zaidi ni adalah Ustaz Zaidi dia banyak bawa berbahasan contoh macam mantik. Mungkin Saudara Hemi boleh terangkan dengan ringkas lah. Maksudnya dengan mantik. Juga makulat contohnya. Jadi maksudnya ini saya nampak lah pendekatan Ustaz Zaidi untuk cuba bumikan ilmu macam sains ke dengan maksudnya tradisi ilmu yang kita jumpa lah kot mungkin dalam apa yang dipanggil sebagai ilmu kalam dan ini banyak disebut oleh Ustaz Zaidi sendiri. Jadi apakah idea-idea yang cuba dibawa ini dan macam mana kita nak faham lah sebagai orang awam? Okay, berkenaan ilmu mantik dan juga ilmu makulat. Ilmu ni antara yang dipelajari di pondok ataupun di boleh kata institusi tradisional lah. Dia dipelajari. Tapi sejauh mana dan dia ada peringkat lah maksudnya. Dan ilmu makulat ni ada kala maksudnya makulat dengan mantik ada kala disekalikan dengan ilmu kalam. Sebab memang dalam kitab-kitab ilmu kalam tu kalau yang kitab besar-besar lah dia sertakan sekali perbahasan ni, bahasa mantik, logik dan juga makulat.
Tapi ada juga yang tak. Jadi ada kalau ikut tahapan adalah maksudnya kalau tahap rendah tu belajar sikit je lah, belajar sebahagian daripada mantik tu, dia tak detail. Jadi kalau di menurut Ustaz Zaidi, kalau di Pondok Lubuk Tapah tu sendiri, beliau mempelajari antaranya mantik tu dah tahap yang lebih tinggi lah. Tahap yang lebih tinggi iaitu syarah Khamisi, Tahdzibul Mantik. Tahdzibul Mantik ni dia satu matan dikarang oleh Taftazani, kemudian disyarahkan oleh Khamisi. Khamisi tu maksud dia ada super syarahan dia, super komentar. Maksud hasyiah lah, dia hasyiah. Hasyiah tu syarah tepi kan. Jadi antara yang dipelajari oleh Tok Guru Haji di Mekah ialah kitab ni. Dan kitab Hasyiah Al-Attar. Hasyiah Al-Attar dengan Hasyiah apa saya tak ingat. Tapi Hasyiah Al-Attar ni yang masyhur lah dan dipelajari di Mekah. Jadi itu yang dipelajari oleh Ustaz Zaidi juga. Dan Ustaz Zaidi pun pernah mengajar mantik ni, Hasyiah Al-Attar ni di, saya ingat di mana, UKM kot saya. Ada saya pernah join juga. Tak ada di UKM, ada di masjid tu lah. Tapi itu maksudnya kelas yang ni lah, kelas yang kecil. Kemudian berkenaan, jadi ilmu mantik ni dia berasal daripada boleh kata daripada Ibn Sina lah, ilmu mantik yang Islami ni. Dia mula-mula dari Ibn Sina banyak buat berasal daripada Aristotle. Kemudian ada banyak perubahan yang berlaku, perubahan, dapat penambahbaikan. Jadi apa yang dibuat oleh antara Khabisi dengan Attar ni, dia menambahkan lagi isu-isu yang boleh kata terbaru lah, isu-isu yang ataupun perbahasan tu dia tambah lagi. Jadi kemudian apa yang Ustaz Zaidi buat ialah dia nak menunjukkan bahawa ini adalah unsur yang ada dalam pengajian tradisional Islam, dan kita perlu, maksudnya kita tak boleh abaikan lah. Sebab kita kalau di sekolah daripada pendidikan biasa, kita dah tak kenal lah apa itu logik. Logik pun mungkin kita kenal yang subset, itulah kan, set, subset, benda-benda tu lah. Saya pun tak ingat lah. Tapi sekadar yang itulah. Cuma bila sepatutnya kalau kita dikenalkan dengan tradisi pengajian Islam yang betul-betul yang pure ni lah maksudnya kan, kita akan kenal benda-benda ni. Dan boleh kata makulat ni orang kata daripada Aristotle kan, tapi walaupun memang daripada Aristotle, tapi ada penambahbaikan dan perubahan yang dibuat oleh ulama Islam. Jadi kat situ ada saringan daripada kepercayaan yang tidak sepatutnya kepada yang sesuai dengan Islam. So itulah. Jadi mungkin tadi ada disebut beberapa terma lah, kalam, makulat dan sebagainya. Ustaz Zaidi dia adalah bawa beberapa kali tentang keperluan belajar ilmu kalam. Cuma saya tak berapa nak nampak lah maksudnya macam mana perkaitan dia dengan contohnya ilmu kalam dengan sains semasa. Mungkin ada dalam tulisan-tulisannya yang lebih terkini dan sebagainya. Yang kita tanya, kita open pada panel kita lah. Jadi kalaulah ilmu kalam, maksudnya tradisi ilmu Ahlus Sunnah lah kita boleh kata, ingin diperbaharui contohnya, dan kita mungkin ambil inspirasi daripada Ustaz Zaidi juga dengan sains semasa, dia macam mana usahanya tu, macam mana bentuknya kalau kita boleh faham, dan tambah lagi lah kalau kita nak ngajarnya pedagoginya lah, nak ngajarnya kepada pondok-pondok ke sekolah-sekolah ke, macam mana bentuk tu. Sebab itulah ni saya ni daripada, iyalah nak kata pendidikan liberal, taklah tak tahu belajar engineering dekat UK je dah. Jadi bila fikir-fikir benda tu, fikirlah juga, tapi tak tahu macam mana bentuknya. Mungkin itu lagi keperluan sintesis lah macam apa yang dibawa oleh Ustaz Zaidi, jumpa dengan profesor dalam sains. Dan by the way, apa nama Prof Syahri ni adalah PhD beliau sendiri adalah dalam matematik kuantum, betul. Jadi memang sangat-sangat layak lah untuk ditanya soalan tersebut. Okey, jadi bagaimana ilmu kalam dengan sains semasa ni? Kita buka kepada mungkin
Saya pernah berbicara dengan Ustaz Zaidi sendiri tentang hal ini, sebab saya anggap dia jauh lebih arif daripada saya lah dalam hal kalam ini. Saya pun baru kenal mantik ilmu kalam ni dah agak lewat 1980-an. Dan kemudian ni dibuat tahun 1300. Jadi banyak persoalan yang masih saya sedang cuba memahami lah. Tapi yang paling besar pada saya ialah meneruskan ilmu kalam ni yang telah diambil di Eropah. Ilmu kalam ni pernah diambil di Eropah, khususnya oleh Leibniz. Sebelum adanya teori atom. Tahun Leibniz 1700, ya, 1740 gitu. Jadi Leibniz ni tertarik dengan satu aspek ilmu kalam ni, iaitu aspek kejadian benda lah. Jadi dalam kalam ni ada istilah jauhar dengan arad. Yeah. Jadi ini diterjemahkan kepada bahasa Latin dan juga Perancis lah. Jadi pada saya lah, kalau nak teruskan ini, kena mula dari situ. Leibniz maksudnya. Bukannya mula pada 1300. Tapi Ustaz Zaidi dia boleh baca 1300. Sebab dalam bahasa Arab. Yang Leibniz ini sudah diterjemah pada bahasa Inggeris. Saya Monad ke? Monad. Okay. Teori monad. Jadi yang mencabar kitanya ialah kenapa Eropah mengabaikan setelah perkukuh dan ditambah baik oleh Leibniz tentang teori jauhar dengan arad ini. Jadi adalah disenaraikan beberapa sebab kenapa teori jauhar arad ini tidak begitu berkuasa untuk menjelaskan benda. Tiba-tiba datang Dalton. Sebenarnya teori Dalton itu telah mengalahkan pada masa itulah. Jadi kita nak mewarisi ilmu kalam ni kena mengetahui di mana silapnya Leibniz menyambung benda-benda dalam teori kalam itu. Menyebabkan Eropah akhirnya mengabaikan perkara itu. Jadi teori kuantum memang boleh dikaitkan dengan boleh dibina jambatan lah. Tapi ada tempat yang memang runtuh. Jambatan bina ada tempat dia runtuh. Apa sebab dia runtuh itu? Itu yang perlu dikaji oleh sarjana Islam sekarang lah. Kalau nak manjangkan. Dan saya masih mengharapkan ada anak-anak muda yang minat kepada teori jauhar dan arad ini. Sampai kepada tempat yang kata apa pun untuk dan cuba bina semula. Dapat menyaingi teori atom yang sekarang. Sebab teori atom sekarang pun sudah disaingi oleh teori lain. Jadi jangan takut kita nak menyerang teori atom. Sebab teori alternatifnya sudah ada. Dibina oleh Barat sebab dia tengok teori atom ni tak jalan. Nak runtuh. Banyak tempat yang dah patah. Jadi itu memberi kekuatan kepada sarjana Islam moden ini yang tahu teori atom sedikit sebanyak dan cuba melihat jauhar dan arad. Kita boleh bagi alternatif kita sendiri. Kita kena buat istilah saya kedai baru berasaskan kepada jauhar. Tapi kita belajar lah kan. Kita belajar. Belajar sains lah tak? Boleh cuma kita kena faham dulu apa yang kita cuba nak perbaiki dan sebagainya lah. Jadi macam mana dengan Saudara Hilmi? Kalau lah katanya ada nak memperbaharui kalam ke apa ke. Kalau lah apa nama. Macam mana bentuk dia?
adakah rasanya idea-idea Ustaz Zaidi kita ada ruangan yang kita boleh tambah baik sebagai penyambung legasi dan sebagainya daripada buku-buku ini yang ditunjukkan ni, maksudnya ada ruangan yang kita boleh we can sebab itu adalah Ustaz Zaidi, dia nak menjadi, dia nak mujadid, dia nak memperbaharui, dia nak tambah baik. Jadi mungkin itu kalau kita boleh sambunglah prinsip dia ataupun sikap dia, maka macam mana? Okay, kalau untuk balik pada memperbaharui ilmu kalam tu, pertama sekali kena tengok dari sudut apa tau. Dari sudut kaitan ilmu kalam ataupun boleh kata perbahasan yang ada dalam ilmu kalam tu, iaitu Jawharat, itu kaitan ilmu kalam dengan sains. Tapi ilmu kalam juga dia boleh berkait dengan benda lain juga. Dari segi falsafah, pemikiran, benda-benda lah, epistemologi. Jadi itu pun dari sudut lain yang ilmu kalam boleh ditambah baik. Berkenaan Ustaz Zaidi, saya lihat apa yang beliau bawa tu adalah tentang konsep kesepaduan ilmu. Jadi sebab apa yang dia nak dibawa ialah bila kita faham bahawa ilmu Islam ni satu ilmu yang bersepadu. Maksudnya semua orang, maksudnya orang yang betul-betul nak belajar tu, dia kena dalami banyak perkara. Jadi bila dalami banyak perkara, maka hasillah apa yang saya dibuat ni, banyak benda dia sentuh kan. Jadi dia sangat dari sudut ni kita boleh belajar daripada Ustaz Zaidi lah. Maksud saya kita boleh teladani beliau. Tapi kalau balik pada Jawhar Arad tu, saya lihat kita mungkin kena tengok dari perspektif kalam memandang Jawhar Arad tu macam mana. Sebab adakah dia mesti sesuatu yang eksperimental di sisi ilmu kalam lah. Sebab yang saya tahu, dia bukan satu bentuk yang eksperimental lah. Dia cuma nak mengasingkan antara dunia dengan Tuhan. Jadi sebab tu ada Jawhar Arad tu. So daripada situlah. Jadi sebab tu adanya kritikan para ilmuwan sains bahawa Jawhar Arad ni dah tak valid kan. Tapi berbalik pada macam Prof Syarif cakap, kita kena mula balik lah. Kita kena selidik dan saring lah. Apa yang dah tak ni kita buang, tapi ada benda yang kita masih boleh manfaatkan. Sebab kalau nak kata buku-buku boleh kata kalam ataupun buku-buku sains tradisional ni, masih tak ramai yang betul-betul menguasainya. Jadi dari situ wajarlah untuk balik ke belakang sikit untuk kita untuk kita buat yang baru, buat kedai baru lah. Okay, mungkin soalan terakhir lah, iaitu bincang pasal apakah sains lah di mata Ustaz Zaidi, dan mungkin apakah sains bagi Islam itu sendiri lah. Jadi antara contohnya kegusaran Ustaz Zaidi adalah orang salah gunakan sains. Salah gunakan sains untuk yang menarik lah, untuk merosakkan alam. Sedangkan kalau menurut Islam, alam dan manusia ni dia bersepadu, manusia sebagai personified kan. Jadi dia tengok bom atom ke apa kan, bom atom ataupun pencemaran itu ini. Jadi dia risau kegusaran dia tentang bagaimana sains dia akhirnya menjadi alat yang merosakkan alam lah. Mungkin itu satu kegusaran Ustaz Zaidi. Jadi dia nak tanya macam mana agaknya kedudukan sains itu sendiri dari sudut kita sebagai orang yang beragama Islam lah. Adakah kita anggap dia maksudnya alat yang tak boleh salah guna, ataupun mungkin kita anggap dia lebih daripada itu lagi, dia bawa kepada kebenaran ke apa ke. Jadi macam mana? Saya rasa dalam sains Islam ini, zaman tamadun Islam dulu, bukan sains Islam sekarang, ada banyak aliran falsafah dia. Saya nampak yang Ustaz Zaidi
minat sekali ialah seperti yang dia tulis tentang falsafah Isyraqi ini. Dia pilih yang ini untuk dimajukan dan dekatkan kepada sains moden. Sebab sains moden ini 99.9% ialah apa nak kata, kejasmanian. Tidak ada kerohanian. Sedangkan Al-Isyraqi ini 100% kerohanian. Jadi beliau rasa sebenarnya boleh dijasmanikan falsafah ini. Itu satu usaha yang murni yang masih belum terlaksana, tapi gagasannya itu pada saya amat baik. Mengambil satu falsafah daripada tamadun Islam yang hampir 100% falsafah kerohanian, coba menjasmanikan falsafah itu supaya boleh dijadikan satu daripada falsafah sains. Yang sudah tentu bukan falsafah sains sekarang lah, sebab falsafah sains sekarang semuanya jasmani. Jadi mencari keseimbangan rohani jasmani ini mungkin melalui falsafah Isyraqi ini. Sains sekarang boleh kata sekular. Dia sekular sebab tidak ada ketuhanan dalam tu, tapi kerohanian semakin ada, terutama dalam teori kuantum. makin ada, semakin ada. Maknanya mungkin ada sekarang dalam tu surat saya kata 99.9 tu, bukan 100% lah, ada lebih kurang 1% aspek kerohanian. Tapi tarif kerohanian dalam mekanik kuantum tu lain daripada kerohanian Islam. Jadi tak boleh lari lah. Yang kita nak lahirkan sebuah ilmu yang seimbang antara rohani dan jasmani. Jadi sains sekarang terlampau jauh lah daripada kerohanian itu. Jadi cita-cita Ustaz Zaidi untuk menjasmanikan falsafah Isyraqi ini, satu daripada cara dia lah. Pada saya lah, saya lihat. Ya. Jadi macam mana dengan Asli? Maksudnya mungkin senada. Maksudnya kira sains bagi Ustaz Zaidi ini adalah sesuatu yang perlu dirohanikan ataupun diislamisasikan. Okay, macam apa yang disebutkan tadi tu oleh Prof Syahrir tu, Isyraqi tu dia kalau kita tengok sosogalo dia ataupun kita tengok pengkategorian dia lah, pengkategorian dia daripada ilmu nazari. Sebab dia bahagikan ilmu mula kita sebab tadi saya sebut tentang kesepaduan ilmu tu kan, kesepaduan ilmu tu. Jadi apa yang Ustaz Zaidi nampak ialah ilmu tu ada satu, tapi dia terbahagi pada dua pecahan besar, iaitu satu nazari, satu lagi amali. Nazari tu maksudnya teori lah. Okay. Dan lagi satu amali. Jadi dari sebab dia pandang ilmu tu adalah satu, maka dari situlah bolehnya Isyraqi tu masuk kepada amali. Maksudnya daripada dia adalah satu teori ataupun dia teori dan dia rohani, dia bukan satu benda yang objektif kan. Dia bawa kepada amali. Jadi dekat dalam perbahasan ini ada satu tu adalah ilmu huduri. Huduri ni dia, dan ini yang Ustaz pernah sentuh jugalah. Dia tentang macam mana perolehan ilmu tu boleh dapat kalau jiwa kita bersih. Jadi dekat situ yang beliau nak tekankan adalah perlunya bila kita nak capai satu ilmu yang sederhana ataupun yang sederhana tu, kita mesti dalam keadaan jiwa kita tu bersih. Jadi kat situlah
ini tentang konsep Ishraqi itulah. So orang yang boleh kata berpegang dengan konsep ni, dia mesti sentiasa seimbang lah antara semua urusan kehidupan lah maksudnya. Jadi tu lah. Jadi maksud Ishraqi ni adalah pencerahan, betul? Betul, pencerahan. Dan kalau sebenarnya kita bikin, kalau nak buat eksperimen, hati nak kena bersih. Macam mana ya? Tapi rupanya ada teori pandangan lah yang kata bahawa sebenarnya kita buat eksperimen ni, kita memang bukan benda objektif semata-mata lah. Ni mungkin gagasan Prof juga ke Prof. Jadi ada nilai. Kita buat eksperimen ni, kita tengok dekat mikroskop tu, kita sebelum kita set up eksperimen bagai tu semua, kita dah ada sebab kenapa kita buat sesuatu yang berdasarkan kepada nilai-nilai tertentu lah. Jadi mungkin nak tanya kalau nilai pondok buat eksperimen macam mana? Kalau nilai orang Melayu buat eksperimen macam mana? Beza tak dengan orang Eropah ke? Ataupun dengan orang Jepun ke? Mungkin itulah kot. Mungkin problem betul ke? Mungkin. Dan kita sampai dah kita kepada soalan terakhir, pusingan terakhir. Kita nak cerita sikit tentang pondok versus pondok versus universiti, ataupun pondok versus pengajian moden lah. Jadi mungkin ini satu perkara yang saya sebagai orang yang bukan daripada pondok sekali lagi, tapi kita tanya-tanya jugalah. Maksudnya satu yang sangat-sangat istimewa lah berkenaan dengan pengajian pondok yang saya rasa tak ada langsung dalam pengajian universiti adalah ta'zim ataupun memuliakan guru. Contohnya ada buku pasal sanad ini. Jadi kalau baca buku-buku Ustaz Zaidi memang penuh cerita pasal guru dapat daripada guru ini, dapat daripada guru ni. Saya baru lepas dengar sejam lebih Ustaz Zaidi punya ceramah. So sejam tu cerita pasal guru kat seluruh Malaysia. Dengar macam dia punya ni lah, dia buat macam katalog guru-guru. Dan ini tak ada langsung dalam pengajian moden, tak ada. Saya pun dah lupa dah cikgu dekat Sheffield. Apa cikgu aku? Jadi mungkin ini bezanya lah. Jadi macam mana agaknya bentuk cara kita nak menjambatankan mungkin antara pengajian tradisional yang mentalati, pengajian tradisional yang sangat berorientasikan cikgu, dengan pengajian moden kita sekarang ni. Ada tak jambatan dia, bentuk dia, dan dah pastilah maksudnya kalau nak terapkan sains ke dalam pondok ataupun nak terapkan mantik ke dalam pengajian moden. Jadi macam mana agaknya kita rasa bagi kita lah, bagi Malaysia khususnya, ke arah untuk kesepaduan ilmu ini. Yang pertama sekali saya rasa kita kena mewarisi tamadun Melayu itu. Maknanya bukan nak tubuh universiti lagi. Ada satu tiap-tiap universiti, kalau bukan tiap-tiap pun banyak universiti kita dah ada lebih pada 17 universiti. Kalau ada 2-3 universiti yang menumpu kepada usaha untuk menggali sains dalam tamadun Melayu. Bila itu khazanah itu sudah lengkap, sudah cukup lengkap, tak mungkin lah agak cukup, kita boleh bawa hasil-hasil itu ke dalam kurikulum sains universiti lah. Atau yang pertamanya sekolah dulu lah. Kurikulum sekolah itu mesti memasukkan unsur-unsur warisan sains daripada tamadun Melayu ini. Kerana sains dalam tamadun Melayu ini sudah ada unsur-unsur kerohanian tadi. Bukan hanya sekadar sains kejasmanian. Jadi itu langkah yang terawal lah yang perlu dibuat. Sekarang ini hanya beberapa orang individu yang menggali khazanah ilmu sains dalam tamadun Melayu ini. Kita mahu satu institut ataupun unit di universiti yang kental, yang boleh galakkan lagi usaha ini. Yang keduanya, secara di sekolah terutama sekolah swasta lah. Sekolah swasta, sekolah yang tidak terikat sangat kepada Kementerian Pendidikan. Sebab
untuk masuk dalam sekolah-sekolah kebangsaan ni agak susah. Kementerian birokrasi dan sebagainya. Sedangkan benda ni boleh dibuat dengan secara kata-kata secara evolusi lah. Sekolah swasta ni kalau pengarahnya berminat memang boleh terus. Sekarang pun kita sudah ada bahan-bahan yang sesuai untuk peringkat sekolah lah. Dimasukkan unsur-unsur sains tamadun Melayu ini. Tamadun Melayu, sains tamadun Melayu ini ada hubungan rapat dengan tamadun Islam. Bukan hanya setakat warisan sebelum Islam lah. Warisan sebelum Islam tu juga banyak. Tapi itu perlu diislamkan lagi lah. Baik. Malangnya usaha ke arah ini juga belum berjaya dilakukan kerana sekolah-sekolah swasta pun terikat. Dia nak mengejar yang kurikulum SPM dan STP ini juga. Jadi itu menjadi satu halangan lah kepada ini. Tapi lebih mudah menerusi sekolah-sekolah bukan swasta ini dulu. Bukan kerajaan ni. Dengan menunjukkan kejayaan di peringkat sekolah swasta ini, sekolah agama terutamanya, tiap-tiap negeri ada sekolah agama tersendiri. Jadi yang ini boleh diusahakan lebih mudah untuk mewujudkan satu kurikulum menuju ke arah kesepaduan yang sudah sebut tadi. Okay, dan soalan terakhir pada sore ini, iaitu macam mana nak jambatankan antara pengajian tradisional dengan pengajian moden. Kadang-kadang bukan isu masalah bukan jabatan, kadang orang bergaduh. Gaduh pengajian tradisional, gaduh dengan pengajian moden, kata itu ini. Tapi itulah kita nampak adanya keperluan untuk integrasi, sintesi jambatan. Macam mana bentuk dia? Antara yang saya perlu sebut apa yang Ustaz Zaidi buat ialah dia buat Akademi Ulum Pondok dan Pencerahan Tamadun. Jadi ini satu gagasan daripada Ustaz Zaidi untuk dia maksudnya dia tak cuba untuk masuk ke untuk bawa apa yang dia ni ke masuk secara rasmi ke universiti ke sekolah ke apa tak. Tapi dia cuba untuk tarik orang awam belajar apa yang pernah maksud saya apa yang ada di pondok, ilmu apa yang di pondok. Jadi benda ni memang dia tak buat macam Prof cakap tadi, benda tu susah nak dibuat secara rasmi sebab birokrasi lah. Jadi apa yang Ustaz Zaidi buat ialah dia adakan pengajian. Jadi sebab tu dia pusing sekitar Malaysia. Tu antara sebabnya lah, supaya ramai orang terdedah dengan ilmu pondok tu. Itu tujuan dia. Jadi antara yang dia buat tu di masjid, sama ada di masjid-masjid ataupun di pusat pengajian tahfiz, di pondok-pondok, dan dia ada ajak juga orang yang nak belajar sains. Jadi kat situ adanya jambatan. Maksudnya dia menjadi jambatan lah. Usaha dia tu sebagai satu jambatan. Tapi bila dia dah tak adalah orang macam tu kan. So berbalik kepada apa yang Saudara Haziq sebut tadi tentang video dia sebut guru-guru tu kan. Itu adalah boleh kata itu apa yang Ustaz Zaidi nak bawa tentang teori sanad lah. Sebab beza pengajian di pondok dengan universiti ialah sanad. Jadi bila ada sanad tu, dia akan boleh kata setiap ilmu yang dipelajari tu ada guru dan secara bersanad. Tapi biasanya ada perbahasan lah. Maksudnya sejauh mana semua ilmu perlukan sanad. Itu satu perbahasan lain. Maksudnya adakah ilmu sains pun kena ada sanad, matematik pun kena ada sanad, ataupun adakah ilmu yang melibatkan wahyu, contoh hadis, tafsir, Quran semua kan. Kalau yang tu tapi Ustaz Zaidi dia boleh kata nak menyatakan bahawa semua ilmu ini ada di pondok dan dipelajari secara bersanad, dan memang ada sanadnya. So sebab tu beliau banyak mengumpulkan benda-benda, maksudnya mengumpulkan cari tok guru ni di sekitar Semenanjung dan dapatkan sanad mereka. Sebab tak ramai orang yang boleh kata, mungkin tak ramai dan mungkin tak ada pun
Kalau ada pun sikit. Dan bezanya Ustaz Zaidi dengan beberapa tokoh yang berkait tentang kepondokan ni ialah Ustaz Zaidi menekankan perihal sanad tu. Beza dia dengan ada orang lain, ada orang dia sekadar mendokumentasikan karya-karya ataupun buku-buku yang ada di pondok, yang dipelajari di pondok ataupun yang dikarang oleh tuan guru kan. Tapi tidak tanpa bersanad. Jadi beza Ustaz Zaidi kat situ. Malah Ustaz Zaidi juga dia mengumpulkan manuskrip. Manuskrip ni maksud tulisan tangan lah, kitab yang bertulis tangan. Dan syarat dia ialah mesti bersanad. Kebanyakan orang dalam bidang filologi ni berkenaan manuskrip lah. Dari sudut kajian filologi, secara teori umumnya ialah akan dikumpulkan beberapa manuskrip daripada kitab yang sama, kemudian dia buat perbandingan. Tapi Ustaz Zaidi dia tak setuju kan konsep ni. Sebab pada dia ini adalah konsep ni adalah teknik orientalis. Sebab setiap manuskrip yang ada, walaupun judul yang sama, dia membawa suatu identiti yang lain. Satu mungkin beza tu bukan sebab salah. Macam itulah. Beza tu tak semestinya salah, dan setiap manuskrip tu ada kesinambungan ataupun silsilah sanad yang berbeza-beza. Jadi sebab tu berlainan. Jadi kita tak boleh nak gabung terus. So ini berkait dengan teori sanad yang Ustaz Zaidi tekankan lah. Malah teori sanad yang Ustaz Zaidi tekankan, dia meliputi boleh kata, dan dia memang pegang pada yang maksudnya dalam ilmu kena ada sanad lah. Sebab tu pernah saya ikut Ustaz Zaidi pergi jumpa Prof Syahri di rumah. Oh benar. Dia bawa buku, dia minta ijazah lah daripada buku Prof Syahri lah. So, saya pun tengok pelik lah. Call dulu tak ke datang? Call dulu. So tu antara yang lain lah Ustaz Zaidi. Tapi kenapa dia buat macam tu? Sebab itu adalah sebab dia menekan, maksudnya dia nak mengamalkan apa yang dia bawa. Maksudnya dia mengamalkan ilmu yang dia pegang lah. Sebab tu sampai macam tu. Jadi kita tak setuju ke tak, tu lain cerita kan. Cuma saya nak nyatakan bahawa itulah teori sanad yang Ustaz Zaidi bawa. Dan untuk menjambatani pondok dengan universiti tu macam yang apa yang dibuat oleh Akademi Ulum Pondok dan Pencarian Tamandu ni. Apa yang Ustaz Zaidi buat lah. Kita memang tak boleh, susah nak buat secara rasmi tu. Jadi tak nak kena macam tu. Ini atas inisiatif peribadi lah, maksudnya inisiatif peribadi. So apa yang Ustaz Zaidi buat, dan beliau pun bukan jenis yang suka macam ni suka, misalnya mudah cakap, beliau ni jenis yang berdikari lah. Itu poin saya. Maksudnya dia tak adalah nak guna kabel ke apa, tak ada. Dia memang berdikari untuk buat projek ni. Okay, jadi rasanya kita dah belajar banyak lah tentang legasi suatu susuk tubuh, suatu peribadi yang sebenarnya sangat-sangat istimewa. Dan ya betul lah, kita rasa sayang sebab Allah SWT tarik beliau awal daripada kita. Tapi pada masa yang sama, atas kita juga bertanggungjawab untuk fikirkan, untuk mungkin sambung usaha-usaha yang beliau cuba nak buat, atau paling-paling tidak pun perkenalkan maksudnya usaha dan juga sumbangan yang beliau buat, idea-idea beliau. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada panel-panel, kepada Prof Syarif, kepada saudara Hilmi, dan kepada anda semua kerana podcast ini dapat dibuat, alhamdulillah, kerana sokongan anda juga. Sekali lagi, kalau anda nak menyokong kita untuk buat podcast banyak lagi, untuk kita menemu ramah. Jadi Prof Syarif ada sebut tentang maksudnya sains Islam yang versi beliau. Mungkin selepas ini kita akan mungkin teroka dengan lebih panjang lagi bagaimana sains Islam versi beliau itu sendiri. Kalau Prof okey ke? Boleh. InsyaAllah ya, insyaAllah. Okay, mungkinlah pada masa akan datang. Sangat-sangat menarik topik-topik begini. Dan kalau anda sekali lagi menyokong podcast Ajar, anda boleh menyumbang dengan klik pada link yang disediakan di bahagian description. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita harapkan apa-apa yang baik itu, iaitu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima dan kita terapkan di dalam hati kita. Dan apa yang buruk sepanjang podcast ini, kita tolak dan kita cuba perbaiki pada masa yang datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.